Assalamualaikum dan hai. Bertemu kembali dalam RH Studio. Hari ini aku akan bercerita mengenai pelarian Rohingya dan juga Hospital Medan di Cox's Bazar, Bangladesh. Jom. Sebelum kita mulakan, aku nak mengucapkan selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak dan selamat berpuasa. Konten video aku kali ni aku dapat isi dan maklumat daripada kawan baik aku, iaitu Dr. Lim Shimri, melalui penulisan komandan paper dia pada bulan 10 2019. Kita kena kenal siapa etnik Rohingya ni. Etnik Rohingya adalah sebahagian daripada masyarakat Myanmar. Mereka ni tinggal di negeri Rakhine yang terletak di pantai barat Myanmar dan bersebelahan dengan Bangladesh. Etnik Rohingya ni dikatakan berasal daripada keturunan Arab, Pakistan dan juga Afghanistan, dan mereka masuk ke Myanmar bermula pada tahun 1824 sehingga tahun 1948. So, sepanjang tempoh tu kerajaan British telah menjajah negara Myanmar. Sepanjang tempoh tu kerajaan British telah mengimport masuk pekerja Islam daripada Bengal, iaitu etnik Rohingya ni lah. Bengal ni terletak di India. So, mereka dah hidup kat situ beratus tahun di Myanmar, bekerja di situ, dan sepatutnya mereka dah diberikan kerakyatan di negara Myanmar. Tetapi sebaliknya yang berlaku. Masyarakat Myanmar dan juga etnik Rohingya ni dia tak sekepala. Daripada segi agama, dari segi pegangan politik, mereka ni tak sekepala. So, itu antara penyumbang kepada persengketaan yang berlaku antara dua puak ni lah. Etnik Rohingya, dia menyokong kerajaan pemerintahan British, manakala masyarakat Myanmar kebanyakannya menyokong kerajaan Jepun. Jadi, selepas Myanmar mencapai kemerdekaan pada tahun 1948, iaitu 3 tahun selepas daripada Perang Dunia Kedua tamat, bermulalah persengketaan antara mereka. Pada tahun 1982, kerajaan Myanmar dengan secara rasminya menolak etnik Rohingya ni dan mengatakan etnik Rohingya ni bukan warga negara Myanmar. So, bermula pada situ lagi teruklah persengketaannya. Masa awal-awal kemerdekaan tu tak ada apa-apa isu sangat. Jadi sejak 1982, kerajaan Myanmar cuba untuk melakukan ethnic cleansing dengan membunuh mereka, etnik Rohingya, menyeksa mereka dan sebagainya lah. Etnik Rohingya ni dia melawan dan telah menubuhkan dua kumpulan militan mereka lah yang digelar sebagai Arakan Rohingya Solidarity Army dan Arakan Rohingya Salvation Army. So, dua kumpulan militan ni lah yang menentang kerajaan Myanmar. Bukannya mereka tak melawan, bukannya mereka duduk diam melarikan diri terus, tak. Mereka melawan. Tapi apakan daya, kecil je mereka ni nak melawan kerajaan yang besar tu dengan kekuatan ketenteraan yang hebat. Pada tahun 2017, dua kumpulan militan Rohingya ini telah menyerang balai polis di Myanmar, menyebabkan kematian 12 orang anggota polis. Sebabkan oleh itu, kerajaan Rohingya lebih kejam lagi bertindak untuk mencari kumpulan pengganas itu dan telah membunuh hampir 7,000 nyawa etnik Rohingya. So, aku tak sokong mana-mana pihak. Bunuh tetap salah. Tak kisahlah sikit ke ramai ke, tetap salah. Membunuh is wrong. Sejak daripada itu makin teruk lah etnik Rohingya ni dikerjakan. Ada yang kena bunuh, ada yang kena rogol, perkampungan mereka dibakar dan sebagainya lah. Ni menyebabkan kebanyakan etnik Rohingya ni melarikan diri ke kamp pelarian. So, total etnik Rohingya ni lebih kurang 1.2 juta. Ni pada tahun 2017 lah. 80% daripada 1.2 juta tu duduk di kamp-kamp pelarian yang didirikan dekat Bangladesh, dan salah satu daripada kamp pelarian tu adalah di Cox's Bazar, dan 20% lagi melarikan diri ikut jalan laut pergi ke negara-negara lain untuk mendapatkan perlindungan seperti di Malaysia, Thailand, Indonesia dan negara-negara lain. PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu, mengatakan yang etnik Rohingya ni antara etnik yang paling teruk dikerjakan. Rentetan daripada peristiwa ini, Malaysia tak duduk diam. Malaysia tak bersetuju dan mengutuk tindakan kerajaan Myanmar. So, Malaysia bertindak dengan menubuhkan Hospital Medan di Cox's Bazar bagi membantu pelarian-pelarian Rohingya. Hospital Medan ni telah ditubuhkan pada 30 November 2017. Sejak daripada penubuhan hospital ni, kita dah banyak membantu pelarian Rohingya di sana. Mereka ni memang hidup di kawasan kamp pelarian tu dalam keadaan yang sangat daif.
tak ada bekalan air yang bersih, malnutrisi, banyak penyakit-penyakit menjangkit dan sebagainya lah dekat kawasan kem pelarian tu. Dengan adanya hospital Medan ni, kita dapat membantu mereka untuk meringankan beban mereka. Nah, di samping tu, kita dapat mengurangkan kadar pelarian etnik Rohingya ni untuk ke negara-negara lain, termasuklah negara kita. So, pada awal penubuhan Hospital Medan ni, kita dapat banyak kritikan lah yang mengatakan kita menghabiskan duit untuk membantu kumpulan Rohingya ni, tapi dia tak nampak apa impak besar yang kita sumbang daripada hospital tu. Hospital Medan Cox's Bazar ni mempunyai pelbagai jabatan kat dalam tu. Antaranya adalah jabatan kanak-kanak, jabatan tulang, jabatan perbedahan, jabatan perubatan dan sebagainya kat situ. So hospital tu boleh dikatakan lengkap lah dengan pelbagai fasiliti untuk membantu etnik Rohingya. Berbalik kepada 20% daripada pelarian yang melarikan diri ke Malaysia dan negara-negara lain yang aku sebut tadi. So baru-baru ni kita dapat tengok dekat dalam Facebook, dekat Twitter dan sebagainya, menunjukkan yang mereka ni demanding, meminta berbagai-bagai benda. Aku tak tahu setakat mana kebenarannya, tapi ada surat yang ditulis oleh Presiden Mehrom mengenai permintaan mereka lah. Sebelum mula daripada surat tu, jadilah berbagai-bagai lagi benda lain. Ada gambar, ada video pasal rusuhan etnik Rohingya di Malaysia semasa musim PKP. Aku tak tahu setakat mana kebenaran gambar dan juga video tu. Aku nak bawa hampa ke satu cerita lain. Kita tak nak pisang berbuah dua kali. Kita pernah alami benda yang hampir serupa pada tahun 1978. Pada tahun tersebut, kita telah membantu pelarian Vietnam dengan menempatkan mereka di Pulau Bidong, Terengganu. Selama 12 tahun mereka diletakkan di Pulau Bidong. Buat kita nak tunjuk yang kita punya show of presence, show of force dan sebagainya lah. Di samping kita dapat kredit kerana membantu pelarian Vietnam, sebab masa tu Vietnam tengah berlaku perang dingin antara negara mereka. So sepanjang 12 tahun di dalam Pulau Bidong tu tak ada isu apa-apa sangat, sampailah PBB beritahu yang pelarian Vietnam ni dah boleh kembali ke negara masing-masing, ataupun akan ada sebahagian daripada mereka yang akan dihantar ke negara ketiga seperti Amerika dan lain-lain negara lain berdasarkan kelayakan mereka lah. Kelayakan ni memang tak semua akan dapat dan mostly akan dihantar pulang ke negara masing-masing. Disebabkan oleh kenyataan PBB ni, menyebabkan pelarian Vietnam ni bermulalah rusuhan di dalam Pulau Bidong tu. Mereka mula membuat mogok lapar, tak makan, membuat spanduk dan sebagainya lah, tak nak balik ke negara masing-masing. Dan mereka kalau boleh ke negara ketiga, tak nak kembali ke negara mereka. So mogok yang berlaku ni berlarutan sehingga menyebabkan mereka mencederakan diri sendiri. Walau bagaimanapun tiada anggota keselamatan kita yang tercedera sepanjang tempoh kerusuhan ni lah. Disebabkan oleh insiden ini, kerajaan telah berunding dengan pelarian Vietnam ni untuk berikan mereka perlindungan di kem lain dan rusuhan itu dapat dileraikan. So pelarian Vietnam ni seterusnya dibawa ke kem Sungai Besi. Kem Sungai Besi tempat aku membesar kat situ lah, tempat aku belajar sebab IPN kat dalam tu. Mereka ditempatkan pada tahun 1990 sehingga 1995 di kem Sungai Besi. So sepanjang mereka duduk kat dalam kem Sungai Besi tu, mereka telah membuat kepala lah kat situ. Macam kem tu bapak dia punya. Mereka buat pelbagai aktiviti yang tak bermoral, buat aktiviti pelacuran, berjudi dan sebagainya lah. So benda ni dapat dihidu oleh kita punya anggota keselamatan, dan anggota keselamatan kita nak pergi buat spot check kat dalam camp mereka ni. Tetapi mereka memberontak dan mula rusuhan sekali lagi di situ pada tahun 1995. So disebabkan pemerusuh tu, 3 buah bangunan yang menempatkan pelarian Vietnam ni hancur musnah sama sekali dalam kem Sungai Besi itulah. Dan ada 1 kematian di dalam kalangan pelarian Vietnam dan beberapa anggota keselamatan kita yang tercedera disebabkan oleh insiden ini. Setelah selesai dapat dileraikan rusuhan ini dan sebagainya, kita telah berjaya menghantar semula mereka semua ni ke negara masing-masing. Berdasarkan cerita Vietnam ni, aku tak naklah perkara ni berulang lagi, dan kita tak naklah benda yang sama terjadi pada etnik Rohingya. Aku mengharapkan pihak-pihak yang berwajib dalam menguruskan etnik Rohingya kat Malaysia ni dapat mengambil tindakan yang sewajarnya agar pisang tidak berbuah 2 kali. Apa pandangan korang pasal etnik Rohingya? Adakah mereka ni patut dihantar semula ke negara mereka, ataupun kita patut memberi perlindungan dengan sewajarnya sehinggalah mereka ni dapat balik ke negara mereka? Disclaimer, video ni adalah pandangan aku, pandangan peribadi aku, tidak ada kena-mengena dengan mana-mana organisasi. Cuma pandangan 0.01 sen daripada aku. So aku harap pihak-pihak yang berwajib dapat membuat keputusan yang
terbaik dalam menangani isu pelarian Rohingya ini. Kalau hampa ada apa-apa persoalan, pandangan ataupun kecaman terhadap aku, boleh tinggalkan kat ruang bawah ni. Kalau siapa yang tak subscribe lagi, tekan butang subscribe. Jumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.